السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Perukunan muka surat 7 baris yang ke-9 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Jamaluddin Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, dan qada hajat yang makruh itu seperti qada hajat besar ataupun kecil pada air yang tenang dan pada air yang sedikit yang mengalir. Jadi sambung pada perbahasan berkaitan dengan qada hajat, iaitu seseorang apabila kecing ataupun begok, maka dia ada hukum yang berkait dengan orang tersebut. Maka dulu disebut bahawasanya ada qada hajat yang sunat, ada qada hajat yang makruh, ada qada hajat yang haram. Maksud qada hajat yang haram tu bukan bermakna qada hajat tu hukum dia haram, tapi qada hajat cara dia buat tu haram. Gitu. Ataupun qada hajat tu makruh, bukan bermakna dia berak kecing ketika tu makruh, bukan. Tapi cara dia melaksanakan atau buang air tersebut dalam keadaan hukum dia adalah makruh. Itu maksud dia. Begitu juga qada hajat yang sunat, bukan bermakna ketika itu sunat berak, sunat kecing, kan. Tetapi qada hajat dan kecing dan berak tersebut dalam keadaan dia melaksanakan segala sunat-sunatnya yang kita telah bahaskan. Itu benda yang berkaitan dengan qada hajat. Jadi benda yang berkaitan dengan qada hajat yang sunat kita sudah selesai, kemudian masuk qada hajat yang makruh. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan qada hajat yang makruh itu seperti qada hajat besar ataupun kecil. Qada hajat besar tu hak tu berak lah. Qada hajat kecil hak tu kecing. Dia beza kalau dia sebut hadas besar, hadas kecil, tu lain pula. Hadas besar, hadas kecil tu hadas besar yang mewajibkan mandi, hadas kecil yang mewajibkan wudu. Jangan tukar. Kalau qada hajat dia bahagikan qada hajat besar, qada hajat kecil, mana qada hajat kecil itu kecing, qada hajat besar tu berak. Jadi yang kata makruh tu dia kecil dan berak tu pada air yang tenang, pada air yang tidak mengalir. Contohnya seperti kolam ke, air yang berada di satu kawasan yang terbatas, yang tidak ada aliran air yang lain, tu dia panggil air tenang. Air kolah ke, air kolam ke, tu dia panggil air yang tenang. Dibataskan sesuatu, mana air itu ada di situ saja, tidak boleh mengalir ke tempat lain, kecuali kalau kita buanglah, baru dia mengalir ke tempat lain, masuk ke lubang tu. Jadi kalau kita tidak buang air tersebut bertakung. Tu air yang tenang. Bukan air itu sifat dia tenang tak kalang kabut, bukan itu. Air tenang tu adalah air yang tidak mengalir, tidak mengalir ke arah lain, dan air lain tidak mengalir ke arah dia. Dia hanya tetap di tempat tersebut saja. Tu dia panggil air yang tenang. Jadi contohnya kita berak dan kecil di kolam, walaupun lebih daripada 2 kulah sekalipun, tetap hukum dia makruh.
Kerana dia boleh mengotori air tersebut. Dia boleh menajiskan air tersebut sekira-kira kalau berubah bau, rasa dan warna, maka air yang lebih 2 kullah tersebut tetap menjadi najis. Cumanya dalam kitab Al-Iqna' fi Halli Matni Abi Syuja', Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah, dia buat contoh kalau air tersebut 2 kullah, contoh kita ambil 5 kullah. Contoh. Jadi air tenang, air yang tak mengalir itu air yang dalam kolah ataupun kita kata dalam timba ke, dalam kolam, air dalam kolah ke, dalam kolam ke, 5 kullah contoh. Kemudian jatuh najis. Jatuh najis apa-apalah. Berubahlah sebahagian warnanya, warna air pada sebahagian tepat. Contohnya daripada 5 kullah tu, 1 kullah berubah. 1 kullah air berubah warna, contoh. Disebabkan jatuh najis tersebut. Maka adakah boleh kita ambil air wudu ataupun mandi wajib pada air yang tak terkena berubah warna itu ataupun tidak? Jawapan dia adalah boleh. Jawapan adalah boleh. Sebab apa boleh? Sebab yang berubah bau ataupun rasa tadi itu ataupun warna tadi itu hanya 1 kullah daripada 5 kullah. Kalau 5 tolak 1 tinggal 4. 4 kullah masih lebih daripada 2 kullah. Bila lebih daripada 2 kullah, maka masih lagi boleh mandi wajib, masih lagi boleh berwuduk dengan air yang tidak berubah bau ataupun rasa ataupun warna. Contoh kalau bahagian kiri itu yang berubah warna, kita ambil belah kanan lah. Dan tak syarat jauh daripada najis tersebut. Tak syarat jauh daripada air yang kena najis tu. Tak syarat. Bahkan kita ambil dekat-dekat, hampir dengan dia pun tak ada masalah, asalkan air tersebut suci dan menyucikan, bukan air yang terkena najis. Tapi kalau air tersebut 5 kullah, 5 kullah, 4 kullah berubah belaka. 4 kullah berubah belaka. Tinggal 1 kullah je. Maka hak tu tidak boleh lagi kita ambil wuduk, tidak boleh lagi kita mandi wajib dengan air tersebut, kerana 5 tolak 4 tinggal 1 kullah. Bila kita tinggal 1 kullah, maka air tersebut sudah sedikit, tidak lebih daripada 2 kullah. Bila air tersebut sudah sedikit, maka dia mengambil hukum air yang sedikit. Air yang sedikit adalah apabila jatuh najis, walaupun tak berubah bau, rasa dan warna, maka hukum dia adalah najis. Jadi kesemua kolah ataupun kolam tersebut tidak boleh ambil wuduk dan juga mandi wajib, kerana sudah 4 daripada 5 kullah tu najis belaka. Ataupun 5 kullah tu najis belaka, tu memang confirm lah. Hak tu memang tidak boleh ambil wuduk, tidak boleh mandi wajib. Jadi dia kata, sebab tu dia kata makruh, sebab membolehkan air tersebut menjadi najis. Bukan pasti najis, membolehkan. Benda yang boleh membawa kepada sesuatu itu najis, maka hukum dia adalah makruh. Kemudian, dan pada air yang sedikit yang mengalir. Yang kedua, makruh juga kita kecing ataupun berak di kawasan air mengalir yang kurang 2 kullah. Dia bukan air yang tenang, bukan air kolah ke, bukan air kolam ke, tak ada. Dia bukan air kolam ataupun air kolah yang mana air itu air tenang. Dia air yang mengalir. Tapi air mengalir tersebut kurang daripada 2 kullah. Kita pergi berak tempat tu, kita pergi kecil tempat tu, hukum dia adalah makruh. Contohnya sungai, kawasan sungai, ada kawasan yang kecil, ada kawasan yang besar. Jadi kita pun berak dan kecil di tempat kawasan sungai yang kecil. Yang kecil itu yang mana kalau kita kira-kira tidak lebih daripada 2 kullah. Kawasan tu kira kawasan air yang mengalir, lagi pula kecil. Lagi pula air itu sedikit, kurang daripada 2 kullah. Kita pun beraklah situ, hukum dia makruh. Air yang kita berak situ yang kurang 2 kullah najis lah, tak boleh pakai untuk wuduk, tak boleh pakai untuk mandi. Cuma bila dia mengalir air itu sampai ke kawasan sungai yang besar, maka di kawasan sungai yang besar tu, kalau tidak berubah bau, tidak berubah rasa dan warna, boleh pakai kawasan yang besar tu. Cuma menyebabkan najis saja, disebabkan itulah dipanggil makruh. Hukum dia kalau kita berak dan kecil di kawasan yang walaupun masih air itu mengalir, tapi air tersebut sedikit. Sedikit di sini makna kurang daripada 2 kullah, ataupun bahasa sekarangnya kurang daripada lebih kurang 200 liter. Kalau air yang banyak, makna lebih daripada 200 liter.
Kalau air yang sedikit kurang daripada 200 liter. Tu lebih kurang lah, sebab liter pun ada khilaf juga. Kita ambil 200 lah. Ada yang kata 216, ada yang kata 190. Kita ambil tengah-tengah 200. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan ada dan tu kalau kita jauh jatuh tu tak ada dan. Dan pada lubang. Pada lubang bukan liang. Dan pada lubang tanah, pada tempat mereka itu manusia bercetera, iaitu berbual. Tempat yang ketiga kita makruh untuk kencing dan berak ialah kencing di satu lubang, yang mana di lubang tersebut dilalu ataupun dilalui jalan tersebut oleh manusia, ataupun tempat menunggu manusia sekira-kira boleh bersembang. Tempat menyembang lah kita katanya. Jadi kalau kita berak di tempat orang menyembang ataupun di tempat manusia berkumpul, hukum dia adalah makruh. Tambah pula lubang. Dan ada larangan khusus. Kita berak dan kencing di dalam lubang. Dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi Al-Iqna' sebut, kerana bahawasanya lubang tersebut boleh jadi dua benda. Pertama, tempat jin. Pertama, tempat jin. Kerana sahabat Nabi SAW pernah dia kencing di lubang tersebut, kemudian jin bunuh dia. Sebab dia kencing di tempat dia. Yang kedua ialah boleh jadi di kawasan berlubang tersebut ada binatang yang bisa, seperti ular. Yang mana akan membahayakan orang tersebut sekali dengar habis. Jadi dua sebab itulah maka hukum dia makruh kita berak ataupun kencing di lubang tersebut. Jadi ada sahabat Nabi SAW diceritakan mati kerana kena bunuh dengan jin sebab dia kencing di dalam lubang tersebut yang merupakan tempat tinggal jin tu. Begitu juga kita berak dan kencing di tempat kawasan umum, yang mana tempat teduh orang, tempat orang berteduh dan sebagainya, hukum dia adalah makruh. Tapi ada sebahagian masalah yang mana kencing dan berak di tempat itu digalakkan. Seperti kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab Al-Manhajul Qawim. Dia kata kalau seorang tu berak dan kencing di tempat maksiat, maka hukum dia harus. Supaya apa? Supaya kalau orang nak buat maksiat di tempat tersebut tak jadi. Ada buat konsert ke apa ke, kelab malam ke, dia pergi berak dalam tu. Bukan berak kat tandas tu, berak kat situ. Tu. Maka orang pun bau busuk. Bila bau busuk tak jadi nak buat maksiat. Digalakkan ketika itu berak kecil di situ. Tu kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata dia, melainkan pada tempat mereka berbuat maksiat. Ni kata ni. Melainkan orang yang tempat yang orang buat maksiat. Hak tu tidak ada masalah, tidak makruh untuk berak di situ. Bahkan dia kata maka harus qada hajat di sana, di tempat maksiat tersebut. Boleh kita kencing berak di tempat maksiat. Apa-apa tempat maksiat lah yang kita nak elokkan diri dia tu daripada berbuat maksiat, tak dapat tidak kena kencing berak, kita pun kencing berak di situ. Boleh. Itu antara amar ma'ruf nahi mungkar yang kita buat. Tapi janganlah buat lagu tu. Kemudian dan lagi makruh qada hajat di bawah pohon, di bawah pokok, di bawah pohon kayu yang berbuah, yang dimakan buahnya, buah kayu tu. Lagi pula qada hajat, berak kencing yang makruh yang seterusnya ialah dia berak dan kencing di bawah pokok yang berbuah. Sekira-kira buah tersebut akan jatuh dan dimakan buah tersebut, maka dia kencing dan berak ketika itu di bawah tu, hukum yang makruh kerana dia akan menajiskan benda yang bakal dimakan, iaitu buah. Kita kata dah tadi, sesuatu yang membawa kepada najisnya benda lain, maka hukum dia adalah makruh. Kalau kita berlumuran dengan najis itu sendiri, hukum dia haram. At-tadammuhu bin najasati haramun. Berlumuran dengan najis itu hukum dia haram. Sebab itu kalau orang tu terkena najis, wajib segera basuh. Dia berbeza dengan junub. Kalau orang berjunub ke, atau lepas habis haid nifas ke, ataupun apa-apa yang menyebabkan wajib mandi, maka dia tidak wajib segera mandi. Tidak wajib segera mandi, kata Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli rahimahumallahu ta'ala, kecuali kalau nak habis dah waktu semayang.
On the way dah nak habis masuk waktu lain, dia tak sembahyang lagi dan tak mandi lagi, maka wajib ketika itu dia mandi untuk sembahyang dalam waktunya. Situ saja wajib segera. Selain daripada tu tidak wajib segera untuk mandi. Beza dengan najis. Kalau najis terkena pada seseorang dan najis tersebut najis yang tidak dimaafkan, sekira-kira bawa dalam sembahyang akan membatalkan sembahyangnya, maka wajib segera basuh. Dia panggil at-tadammukhu bin najasati haram. Berlumuran dengan najis itu hukum dia adalah haram. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, habis dah qada hajat yang makruh, kemudian haram pula. Dan qada hajat yang haram itu qada hajat besar ataupun kecil dengan disengaja membawa suatu yang ada tersurat di dalamnya, di dalam suatu tu nama Allah. Qada hajat yang haram pula, iaitu dia kecing dan berak dalam keadaan sengaja membawa sesuatu yang tertulis padanya nama Allah. Contohnya ayat Quran kau dia bawa sekali tengah kecing dan berak. Tak ada kerjaan. Tu hukum dia haram. Ketika itu dia berak dan kecing dalam keadaan hukum dia haram kerana dia membawa sesuatu yang mulia ke dalam ataupun ke tempat qada hajat dia. Jadi hukum dia adalah haram. Dia membawa sesuatu. Kenapa? Kerana dia boleh menajiskan kalimah Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan sebab dia basuh berak ke ataupun dicalik sesuatu di tempat kubur dan dubur tersebut sehingga menajiskan kalimah Allah, maka hukum dia adalah haram. Begitu juga dan nama Nabi Allah Subhanahu wa taala dan nama malaikat. Begitu juga nama-nama lain yang mulia. Juga atas dasar kalau dia bawa ke tempat qada hajat akan menghinakan, maka hukum dia adalah haram. Hukum dia adalah haram. Okey. Dan qada hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dengan kubul ataupun dubur jika tiada berdinding yang kebilangan. Okey. Seterusnya qada yang haram pula kata kita ni ialah qada hajat menghadap kiblat. Tapi menghadap kiblat ini dengan syarat tidak berdinding. Tapi kalau sekarang dah berdinding, ada tandah dah khusus, hak tu tak haram lah. Itu boleh. Sebab tandah ataupun tempat qada hajat zaman dulu mana ada dinding, mana ada tandah khusus. Dia berak lagu tu ya tempat terbuka, sama ada di semak ke, di padang pasir ke, ikut dia lah. Jadi dia akan menghadap sesuatu lah. Jadi ketika itu haram menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dengan sebab dengan melalui kubul ataupun dubur ketika kita ketika kita membuang air besar atau kecil. Kalau menghadap kiblat, kubul hadap depan. Kalau membelakangi kiblat, kita mentalakan dubur kita ke arah belakang kiblat. Tu membabitkan kubul dengan dubur. Hak ni jika tiada berdinding yang kebilangan. Yang kebilangan ni yang diiktiraf syarak. Tinggi dia sekejap ya, dia tidak tinggi sangat. Tinggi dia 3 hasta lebih kurang ya. 3 hasta jauh daripada dia pun lebih kurang 2-3 hasta kecil je. Untuk memadai sekoda-koda dia duduk. Cuma sekarang tak ada lah tandah gitunya, tandah semua besar belaka. Panjang-panjang, tinggi-tinggi belaka. Tak ada lah kadar 3 hasta tu. 3 hasta tu memang koda betul-betul untuk duduk. Kecil berak, diri tu kira nampak dah badan kita. Memang betul-betul tutup belah bawah lah. Tu. Di Indonesia ada lagi tandah macam tu. Di Malaysia tak tahu lah. Tak pernah jumpa lagi. Dia kata dinding yang kebilangan, yakni yang diiktiraf syarak antara yang qada hajat, antara orang yang qada hajat dan kiblat. Noktah. Itu lebih kurang 3 hasta. Jarak dia tu 3 hasta, tinggi pun lebih kurang 3-4 hasta gitu. Dia adalah dalam kitab sebut secara khusus hasta tu. Nak kata kecil lah, tak perlu besar-besar. Tapi tandah kita ni lesai dah, tak ada masalah dah berkaitan dengan benda haram. Kerana dia sudah ditutup dan didindingkan daripada hadap kiblat secara langsung. Dan qada hajat di atas kubur, itu hukum dia haram, menajiskan kubur orang lain. Kalau kucing tak ada apalah sebab dia bukan mukallaf. Ni kucing berak ni, kucing pun berdosa. Tak ada, kucing dia tidak mukallaf. Kucing bila tidak mukallaf maka tidak ada kaitan dosa dan pahala. Kalau kita ada kaitan dosa dan pahala kerana kita mukallaf. Kemudian dan di dalam masjid hukum dia haram
Kecing dan berak dalam masjid. Kecing dan berak dalam masjid yang dapat mengotori masjid. Kecing dan berak dalam masjid yang dapat mengotori masjid. Sebab itulah orang yang haid ataupun nifas, kalau bimbang dia lalu dalam masjid itu akan mengotori masjid dengan darah dia, hukum dia haram. Ni kalau lalu, kalau duduk, itu tak ada kaitan dengan menajiskan ataupun tidak. Kalau duduk tetap dalam masjid, sama ada dia dapat menajiskan masjid dengan darah ataupun tidak, tetap hukum haram. Ini masalah kalau lalu masjid. Lalu tu maksudnya ialah keluar pintu A, masuk pintu B. Masuk pintu A, keluar pintu B. Masuk pintu ni, keluar pintu sana. Tu dia panggil lalu. Kalau dia panggil keluar masuk pintu A, keluar pintu A, dia panggil sebagai duduk tetap dalam masjid pada hukum. Dia tak duduk tetap, tapi dia berikan hukum duduk tetap. Dia masuk pintu A, keluar pintu yang sama. Tu dia panggil hukum dia haram juga. Yang kata lalu ni masuk pintu A, keluar pintu B dalam keadaan dia takut bimbang darah tu akan menitis sehingga mengotori masjid, maka hukum dia haram lalu ketika itu. Tapi kalau tidak bimbang, maka hukumnya makruh. Begitu juga orang yang kalau dia tu luka, berdarah, berterusan darah dia keluar, orang aksiden juga, dia lalu dalam masjid dalam keadaan bimbang akan menitis darah dia itu dalam masjid dan akan mengotori masjid, maka hukum dia haram lalu dalam masjid. Kiahlah kepada semua jenis najis yang ada, kita bawa masuk lalu dalam masjid. Kalau bimbang najis tersebut jatuh dan mengotori masjid, maka hukum dia haram lalu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan sunat. Ini sunat yang berada ketika mana qada hajat ataupun berak kecing tu. Dan sunat qada hajat itu bahawa jangan menghadap angin. Sebab apa? Sebab kalau menghadap angin, dia kecing, kecing tu akan patah balik ke dia. Dia menghadap angin. Angin ke utara, dia pun kecing belah utara. Jadi dia tembak belah utara, dia balik ke selatan. Jadi balik ke diri dia akan menajiskan diri sendiri. Maka sunatnya ialah dia tidak kecing ke arah angin tiup. Arah angin tiup. Kalau angin tiup depan dia kecing belah belakang. Dia tidak menghadap angin. Kalau menghadap angin boleh mengotori diri dia sendiri dengan najis. Maka sunat dia tala najis dia tu, ataupun dia tala ketika kecil dan berak tu di sebalik angin ataupun melawani angin, bukan menghadap angin. Dan jangan pada suatu yang takir. Yang takir ni yang gerah. Contoh batu. Batu besar, dia kecing kat batu besar, juga akan ada akibat ataupun kesan percikan najis ke batu sendiri. Maka hukum dia sunat kita berjauh diri daripada kecing ataupun berak di tempat yang kerah. Kerana kalau tempat yang kerah itu, dia akan pantul semula najis tersebut dan menyebabkan kita terkena najis, dan kita akan jadi najis dan kena basuh pula pakaian tu. Supaya tiada kembali najis kecing dan berak tu kepada sesuatu daripada badan seorang dan kain seorang. Tu sunat. Sunat tinggal ni. Sunat ni ada banyak lah. Sunat buat, sunat tinggal. Dulu kita bahas tu sunat buat. Masuk tandas itu baca doa, keluar tandas tu baca doa. Kemudian masuk kaki kanan. Tu semua sunat buat. Ni sunat tinggal. Kemudian sunat tinggal lagi, jangan ia seorang berkata-kata. Cakap ketika kecing, cakap ketika berak. Kecuali kalau darurah. Contohnya kita tengah kecing dan berak, kita nampak orang buta tu nak masuk perigi, jatuh. Maka ketika tu boleh kita beri amaran kepada orang buta tu, cakap ketika mana kita berak, ketika mana kita kecing. Bahkan wajib pula, supaya dia tidak jatuh ke dalam kolah perigi tersebut. Kalau kita tak cakap ketika tu, bahkan hukum dia haram pula. Sebab ketika itu wajib dicakap. Tapi kalau selain daripada tu, tidak boleh cakap. Hatta kita Hasyah Al-Bijrmi sebut, walaupun kita tak kecing dan tak berak pun, masuk di tempat qada hajat sekalipun tak kecing dan tak berak, makruh cakap. Makruh juga adalah bercakap. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala,
Dan lagi seyogianya jangan diangkatkan kain dengan sehabis-habis, melainkan sedikit juga. Waktu berak kecil tu jangan angkat habis. Dia cabut dia punya kain tu, perang, bugil separuh badan. Lepas tu berak. Jangan. Tu tak sunat gitu. Sunatnya makna kalau kita pakai kain di hulung tengah ni, jadi kita buka tu ataupun angkat kain tu ketika duduk lah. Lepas tu ya. Lepas tu kita pun cuci berak apa semua, kita pun bangun balik. Bangun dalam keadaan tutup kain semula. Tu cara berak. Lepas tu sunat, lepas tu kita kata dah sunat tutup kepala tu, kita pakai kain. Pakai lah benda lain. Pakai tuala ke, pakai kepiah ke, ikutlah. Sunat tutup kepala. Dulu kita sebut dah sunat tutup kepala. Kerana iblis ataupun setan dia akan kecing di atas kepala kita. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, diangkat hingga sampai duduk seorang kepada tempat qada hajat. Jadi dia hanya mengangkatkan kain dia tu qadar dia ketika mana nak duduk kecil berak. Jangan sebelum kecil berak dia angkat habis dah. Tak ada duduk lagi angkat habis dah. Tu tidak sunat. Tu bagi orang yang pakai kain dah. Kalau orang yang pakai seluar kau memang kena buka dah daripada awal. Kemudian maka selesailah ia seorang daripada ia seorang daripada mengangkatkan kain. Maka lepas daripada qada hajat kecil berak, maka dia pun selesailah daripada mengangkat kain. Maknanya turun baliklah. Bila dia nak diri nak pergi keluar tu, dia pun turunkan semula kain. Jangan tak pakai kain pula. Kain habis juga. Ataupun pakai kain dah ketika dalam tandas tersebut, ketika selesai qada hajat. Kita pun basuh-basuh jamban apa sikit, kita dah tutup dah, kita dah pakai kain macam biasa. Dan demikian lagi menggugurkan kain tatkala hendak berdiri. Tadi tu dia kata gini, maka selesailah ia seorang daripada mengangkatkan kain. Yakni selesai mengangkat kain tu ketika dah duduk qada hajat. Lepas tu baru sambung. Dan demikian lagi menggugurkan dia. Menggugur ni menjatuhkan kain tatkala hendak berdiri. Ketika nak berdiri dia pun jatuhkan kain semula. Tu cara dia. Cara dalam Islam, cara qada hajat. Sebab apa dia ada macam ni, tata cara begini? Kerana nak membezakan dengan qada hajat binatang dengan qada hajat orang kafir. Tu ya. Sehingga qada hajat pun diberitahu secara detail benda yang perlu dilakukan kerana nak bezakan antara qada hajat binatang dengan qada hajat orang kafir. Tu. Kemudian tak kala hendak berdiri, hendaklah sedikit jua hingga sampai kepada berdiri. Jadi bila dia nak berdiri tu, dia bukan tutup terus dah, dia tutup sikit sampai dia berdiri, maka dia tertutup semua. Bukannya tengah duduk tu tutup habis dah, bukan. Dia makin berdiri, makin tutup sikit sampailah dia berdiri sungguh, dia tutup semua dah dengan kain dia. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, sampailah kepada berdiri betul, maka selesailah ia seorang daripada menggugurkan kain. Lepas dia berdiri, maka selesailah kerja dia meletakkan atau melabuhkan kain tersebut ketika itu sebelum tu dia angkat. Dia pun selesailah labuhkan kain semula ketika habis dah dia nak berdiri. Tu ada adab berkaitan dengan qada hajat. Kemudian dia nak bincang pula berkaitan dengan istinja. Bermula istinja itu wajib atas tiap-tiap yang qada hajat. Sebab bila qada hajat, kecil berak mesti ada nak basuh. Nak basuh dengan apa? Jadi istinja ni ada dua. Pertamanya dengan air, yang keduanya dengan seumpama batu. Air ataupun dengan seumpama batu. Sebab apa kita sebut seumpama batu? Sebab bukan semestinya batu. Tapi ada syarat-syarat macam batu, selesai. Dia tu kesat, dia boleh calik tahi atau kecil tu. Dia tidak licin, tidak mudah koyak. Jadi dia ada syarat-syarat batu. Contoh tisu yang kesat tu, dia tidak koyak bila calik. Dia dapat mencalikkan tahi sebab dia tidak licin. Dia kasar. Maka hal tu sah dah, boleh dibuat istinja. Jadi antara benda yang kita guna selalunya ialah air.
Yang paling afdal ialah kita guna terlebih dahulu umpama batu, kemudian air. Itu paling afdal. Mana kita kesat dengan tisu yang kesat tu, kemudian kita pun basuh dengan air. Itu cara yang paling afdal. Yang kedua ialah basuh dengan air sahaja. Kalau tak mau buat dua-dua sekaligus, yang paling afdal ialah basuh dengan air. Yang terakhir barulah sapu dengan seumpama batu tadi, iaitu tisu. Jadi kalau contoh, kalau kita ada air, kita nak guna tisu terus, boleh ke tak? Boleh ya? Tak ada masalah. Cuma bezanya bila kita basuh dengan air, dengan sapu dengan tisu tadi, bezanya ialah kalau kita basuh dengan air, wajib habiskan air najis dengan kesan najis. Air najis maksudnya tahid tu sendiri, ataupun air kecing tu sendiri di tempat kubur dan lubuh kita tu. Lagi pula kena hilangkan kesan najis. Mana tidak boleh ada kesan-kesan najis, bau ke apa ke, yang akan melekat di pakaian kita, tak boleh. Tu kalau basuh dengan air. Beza kalau sapu dengan tisu dan seumpamanya, maka hak tu hanya wajib menghilangkan tahid tu sendiri saja, kecing tu sendiri saja. Adapun kesan najis dimaafkan. Jadi kalau contoh dia tu sapu dengan tisu tu, dia pun sapu, habis dah lah tahid tu di tempat tu. Dia pun pakai spenda, pakai kain, terlekatlah sikit, terlekat kesan-kesan dia, bukan diri tahid tu, kesan-kesan dia. Maka kesan-kesan yang terlekat ketika itu dimaafkan, boleh bawa sembahyang. Sebab apa? Sebab dia istinja dengan umpama batu. Hak tu dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan, maka seolah-olah sia-sialah syarak suruh istinja dengan batu. Karena tidak akan batu boleh menghilangkan kesan najis. Dia hanya boleh menghilangkan ain najis ataupun di najis itu sendiri. Dia tidak boleh menghilangkan kesan najis. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, jadi dikata bermula istinja itu wajib atas tiap-tiap yang qada hajat menghilangkan najis. Najis apa? 3. Najis mutawassithah, najis mughalladah, najis mukhaffafah. Wajiblah. Cuma bab qada hajat ni berkait qada dengan najis mutawassithah lah, sebab tahid kecil kita tu najis mutawassithah, bukan najis mughalladah dan bukan najis mukhaffafah. Basuh tu pula istinja tu pula dengan air yang mutlak. Kita dah bahas dah, air tu ada macam-macam. Ada air musta'mal, ada air mutlak, ada air mutanajjis, ada air mutaghayyir, ada air musyammas dan sebagainya. Kalau air musta'mal, air yang digunakan untuk basuh najis, air yang digunakan untuk basuh anggota badan ataupun anggota badan wuduk dan mandi sekali. Kali yang pertama atas pandangan yang mu'tamad. Maka air yang lalu selepas tu air musta'mal. Adapun basuhan kedua, basuhan ketiga ketika mandi dan ketika wuduk, hak tu dia tidak jadi musta'mal. Bahkan boleh kita tadah pakai semula. Dan air musta'mal hukum dia suci tapi tidak boleh menyucikan. Dengan mana kalau kita tadah semula, lepas basuh anggota yang pertama, kali yang pertama, kita boleh buat kopi dengan air tu. Nak kata suci. Tapi tidak boleh buat wuduk semula kerana dia sudah digunakan untuk mengangkat hadas. Itu jugalah basuh najis. Ketika mana kita basuh najis dalam keadaan tidak berubah bau, tidak berubah rasa, tidak berubah warna dah air itu air musta'mal. Boleh dibuat kopi. Tapi tidak menyucikan. Tidak boleh kita tadah semula untuk ambil wuduk ataupun mandi wajib ataupun membersihkan najis, tak boleh. Itu air musta'mal. Kalau air mutaghayyir, air yang berubah. Apa maksud air berubah? Dengan mana air tersebut kita dikaitkan dengan air lain. Contoh, air milu, air urin. Air urin bukan air mutlak kerana kita kaitkan dengan sesuatu nama yang lain. Air urin bukannya air bau urin. Air urin bukannya air bau urin. Air sabun bukannya air bau sabun. Kalau air sabun memang sabun. Air itu memang air sabun. Dia bukan air yang boleh diminum lagi. Tapi kalau air tersebut dia bau je sabun, dia bukan sabun. Dia bau macam sabun. Air tersebut masih air mutlak. Dan air mutlak ni banyaklah dalam kitab-kitab fiqh. Contoh dalam kitab Al-Manhajul Qawim Syarah Muqaddimah Al-Haramiyah tu, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala sebut beberapa air yang mana dipanggil sebagai air mutlak. Antaranya air tanah, air yang bercampur tanah. Air tersebut air mutlak.
Air dalam perigi sehingga berubah bau, rasa, warna. Berubah air itu. Air itu masih air mutlak sebab air itu asal dari perigi. Walaupun dah berubah warna, air tersebut masih lagi air mutlak. Itu perbahasan air yang berubah. Jadi contoh air sungai, air hujan, air apa lagi? Air mata air, air laut, air sungai, air telaga, itu semua air mutlak belaka. Bukannya air mutaghayyir, air yang berubah, bukan. Dah tu ada belakang lah tu. Yang kata belakang ni je ni. Kalau kita ambil air telaga ataupun air apa nama tu? Air laut, kita letakkan gelas. Kita tak bagi tahu kat orang tu air apa. Orang akan panggil air. Bila kita letak air itu juga di timba, orang akan panggil air. Orang tak akan panggil air laut. Kalau kita tak bagi tahu orang. Orang tak akan panggil air laut, orang panggil air. Itulah kita ambil air dekat air hujan ke, air apa nama tu, air sungai ke, air mata air ke, air telaga ke, orang kata air saja. Kalau tak baik dengan telaga. Kalau benda tu tak dalam telaga, kita letak dalam gelas, orang panggil air. Beza dengan air oren. Air oren kalau kita letak dalam jak, dia panggil air oren. Letak dalam gelas, dia panggil air oren. Letak dalam timba, dia panggil air oren. Dia tidak akan bebas nama oren tu daripada dia. Sebab di mana-mana yang kita letak, orang akan panggil oren. Beza hak tadi, di mana-mana yang kita letak, orang panggil air saja. Tu air mutlak. Itu beza dengan air yang berubah. Air yang berubah seperti air oren tidak sah dibuatkan istinja, tidak sah dibuatkan basuh najis, tidak sah untuk mandi dan juga wudu. Itu air mutlak. Ataupun dengan batu yang suci. Ni kalau nak guna batu lah. Bagi orang yang nak guna batu, batu tu mesti syaratnya suci. Bukan batu tersebut batu yang najis. Ada ke batu yang najis? Boleh jadi batu najis tersebut ialah hasil daripada tahi burung. Tahi burung tu kerah macam batu. Maka batu tersebut batu yang najis. Itu tidak boleh dibuat untuk istinja. Begitu juga batu yang terkena najis. Dia panggil batu mutanajis. Batu tu terkena najis dah. Terkena najis tahi kucing apa, kita pun tidak boleh guna batu tersebut untuk istinja. Jadi batu ke tisu ke mesti suci. Tisu ni tak boleh buat ni istinja ni sebab dia licin dan mudah goyah. Dia tisu pun kena syarat-syarat macam batu lah. Kesat, tahan lasak, tidak mudah goyah. Ni tak boleh lah buat istinja ni yang mana? Ni tak, dia mudah goyah. Jadi suci. Ataupun barang suatu pada makna batu, ataupun apa-apa yang berada pada makna batu. Dia bukan batu tapi macam batu. Dia kesat, tak mudah koyak, tidak licin, suci. Maka bolehlah diguna untuk istinja ganti daripada batu, walaupun bukan batu. Apa dia tu? Makna batu tu daripada tiap-tiap benda yang beku. Beku ni kerah. Mestilah benda tu kerah. Kerah ni istilah kita, kalau kita kata kerah ni benda bertokor lah, bukan benda cecair. Jangan benda cair pula. Benda cair dia jadi air lah pula. Kalau air tak boleh lah guna cecair selain daripada air mutlak. Dia tak boleh guna air urin ke, kari ke, dia basuh berok dengan kari tak boleh, tak sah. Basuh berok dengan air teh tak sah. Dia mesti dengan air mutlak. Lagi pula suci. Satu suci, tu suci senang lah. Lagi pula tiada dihormati. Dia tak perlu syarat yang lain. Iaitu antaranya ialah mesti kesat. Kesat ni makna kalau kita cari tahi tu dia lekat. Kesat. Dia tak licin. Kalau licin dia tidak lekat. Lekat dia pun lekat manja je. Dia tak lekat sungguh. Lagi pula tiada dihormati. Yang ni tidak dihormati syarak. Benda tu bukan benda yang dihormati syarak. Contoh benda yang dihormati syarak, Quran. Dia pergi cari Quran dekat tahi dia, tak boleh lah. Sebab benda tu dihormati syarak. Kitab agama, tu benda yang dihormati syarak. Makanan manusia, tu dihormati syarak. Tu semua tak boleh. Ambil roti gardenia tu pergi cari, tak boleh. Walaupun roti gardenia tu gerik kasar sekalipun, tidak sah. Walaupun dia kasar, boleh lah, tak boleh. Sebab dia bukan dia satu benda yang dihormati syarak kerana dia makanan manusia. Maka tidak boleh dia dibuat untuk istinja. Pada waktu kubur dan duku tak boleh. Begitu juga makanan jin tak boleh juga, iaitu tulang. Tulang pun tak boleh juga. Kalau roti tadi itu tak boleh kecuali roti yang hangit.
Roti yang hangit dia diiktibar, dikira sebagai roti yang tidak dimakan oleh manusia dah. Kerana roti yang hangit biasa orang buat, tidak dimakan. Contoh, roti hangit boleh. Tu. Roti tersebut roti hangit. Roti hangit kebiasaannya tidak lagi dimakan oleh manusia, maka ketika itu tidak dihormati syarak dan boleh dibuat untuk istijab. Tu kalau roti hangit. Tu disebut dalam kitab-kitab fiqh lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan sunat istinja itu dengan tangan kiri. Kalau tangan kanan makruh. Buat tangan kiri apa? Itu disebut. Dan makruh dengan tangan kanan. Tangan kanan adalah tangan yang dibuat benda-benda yang mulia. Pegang Quran, pegang kitab, sedekah, apa-apa semua kanan. Rasulullah SAW dia suka buat benda yang baik, semua dimulai dengan kanan. Masuk masjid kanan, keluar tandah kanan. Kalau kita pijak keluar rumah nak pergi ke tempat yang baik, sunat langkah kanan dulu. Sunat langkah kanan dulu kerana tempat yang kita nak tuju tu tempat yang baik. Kalau tempat yang buruk, sunat kaki kiri. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.